Baik, sekarang kita pergi bahagian yang kedua, iaitu senaraikan semua faktor perdana bagi nombor berikut. Seterusnya, ungkapkan setiap nombor itu sebagai hasil dari nombor perdana. Alah cikgu, saya tak ingat lah apa itu nombor perdana. Ish, kamu ni. Nombor perdana ni awak dah belajar masa sekolah rendah lagi. Nombor perdana ialah nombor yang boleh bahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Jadi, patutnya awak dah hafal lah. Tapi tak apalah. Saya senaraikan kat sini nombor perdana yang terawal. Iaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Banyak lagi nombor perdana, okey? So, apa yang awak akan belajar ialah kaedah pokok. Macam mana senaraikannya. Cara dia ialah 76 awak bahagi dengan nombor-nombor perdana. Okey, 76 ni nombor apa? 76 ialah nombor genap. Bila nombor genap, awak akan bahagi dengan satu-satunya nombor genap dalam nombor perdana ialah nombor 2. 76 bahagi dengan 2. Dapat berapa? 38. Ya ke cikgu ni 38? Tak percaya? Tak percaya kita tekan kalkulator. Tak ada masalah. Tak percayakan saya kan? Okey, 76 bahagi dengan 2. Dapat berapa? 38 kan? Tu 38. Jadi 38 ni kita sambung lagi. 38 nombor apa? Nombor genap lagi cikgu. Nombor genap. Jadi bila nombor genap kita bahagi lagi dengan 2. 38 bahagi 2 dapat 19. Okey, tekan kalkulator dapat punya 19 ni. Okey, bila dapat jawapan 19, awak bahagi lagi. Cek. Nombor 19 ni genap ke ganjil? Ganjil. Ganjil. Bila ganjil, awak kena cek. Adakah dia nombor perdana? Adalah dekat sini 19. Jadi 19 ialah nombor perdana. Bila yang awak dapat tu, dua-duanya ialah nombor perdana, maka awak berhenti di situ. Maksudnya nombor-nombor perdana dia, faktor-faktor perdana dia ialah 2, 2 dan 19. 2 ni ada 2 kali. Bila awak menyenaraikan faktor bagi 76 ni, faktor perdana bagi 76 ni, awak jangan letak 2 sampai 2 kali. Awak letak je sekali 2 dan 19. Okey. Kan dia kata soalannya seterusnya ungkapkan setiap nombor itu sebagai hasil darab faktor perdana. Macam mana nak buat? Apa soalan ni? Nak panjang-panjang berjela naknya kan? Okey, sebenarnya nak suruh awak buat macam ni je. 76 ditulis dalam bentuk sama dengan awak darabkan semua nombor-nombor yang saya bulatkan tu. 2 darab 2 darab 19. Dia nak suruh awak tulis dalam faktor perdana hasil darab nombor perdana. Hasil darab faktor perdana. Inilah dia sebenarnya. Ini bentuknya. Bukan 9. 19. Okey? So, itu sahaja untuk kaedah pokok. Tak faham lagi? Peninglah. Okey, saya bagi contoh yang seterusnya. Contoh kelima. Sambungan tadi kan? Okey. Faktor perdana bagi 50 dan hasil darab faktor perdananya. Okey, 50 ni nombor genap ke nombor ganjil? Awak kena cek macam tu. Nombor genap cikgu. Okey, nombor genap. Bila nombor genap saya kata tadi kena bahagi dengan 2. Satu-satunya nombor genap pada nombor perdana ialah 2. Jadi 50 bahagi 2 awak dapat berapa? 25. Okey, nombor 25. Genap ke ganjil? Ganjil. Adakah nombor 25 ialah nombor perdana? Tak. Nombor 25 boleh kita bahagi dengan nombor lain. Apa nombornya? Boleh bahagi dengan 5. Ingat, kita hanya boleh bahagi dengan nombor-nombor perdana. Jadi, 25 bahagi 5, awak dapat berapa? 5. 5, cikgu. 5 pun nombor perdana. Habis nak buat apa ni? Berhentilah. Okey, senang je. Jadi, faktor perdana bagi 50 ialah 2 dan 5. Jangan tulis titik tau. Mesti koma. Okey, hasil darab dia. Hasil darab nombor perdana, faktor perdana bagi 50 sama dengan apa? Okey. Cara dia kalau awak tak nak keliru, awak bulat-bulatkan hasil yang terakhir ni. Okey. 5, 5. Jadi, ada 3 bulatan. Maksud ada 3 nombor yang akan didarabkan di bawah. 2 darab 5 darab 5. Okey, macam tu. Ini namanya ialah kaedah pokok. Dia berdahan-dahan macam ni. Beranting-ranting. Okey, ada lagi satu kaedah yang perlu awak ketahui. Iaitu nama dia ialah kaedah pembahagian berulang. Saya pakai nombor-nombor yang sama supaya awak dapat bezakan
Okey, jawapannya akan memberi jawapan yang sama dengan kaedah yang berbeza. Okey, pembahagian berulang awak kena buat macam ni. Okey, saya panggil ni sebagai nombor flat. Nombor flat. Nombor bertingkat. So, tingkat atas sekali ialah nombor soalan. 76. Sama macam tadi, awak kena bahagikan dengan nombor-nombor perdana sahaja. Jadi, 76 bahagi dengan 2. Kenapa 2? Sebab 76 ialah nombor genap. Bila nombor genap, kita bahagi dengan satu-satunya nombor genap dalam nombor perdana ialah 2. 76 bahagi 2 dapat 38. Jawapan itu tulis di bawah tingkat yang kedua dari atas ni. 38. Okey, 38 masih lagi nombor genap. Kita bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2 kita dapat 19. Sama macam tadi kan? Tetapi kalau tadi dapat je nombor nombor perdana, 19 nombor perdana, awak dapat je nombor perdana, awak kena berhentikan. Tidak untuk pembahagian berulang. Awak kena bahagikan dengan 19. Awak kena bahagikan. So, jawapan akhir 19 bahagi 19 dapat 1. Bermaksud tingkat paling bawah ini mesti nombor 1. Tingkat 1 kan? Apakah faktor perdana dia? Faktor perdana nombor-nombor yang berada di tepi ni. 2 dan 19. Bila menyenaraikan, awak tak perlulah tulis 2 tu sampai 2 kali. Tetapi, bila menulis dalam bentuk hasil darab faktor perdana, awak kena tuliskan semua ini. Jadi, 76 sama dengan ini ialah untuk menjawab soalan hasil darab tadi. 2 darab 2 darab 19. Okey, ingat awak mesti bulatkan yang luar ni. Supaya awak tahu, okey, ni semuanya mesti ditulis di bahagian hasil darab faktor perdana itu. Okey, boleh? Tengok contoh yang terakhir, contoh yang 50 ni tadi, tapi guna kaedah pembahagian berulang. Okey, 50. Kita buat dia punya rumah tingkat dulu. 50. Atas sekali tulis 50 nombor soalan. Okey, nombor soalan 50 ialah nombor genap. Nombor genap mesti bahagi dengan 2. Jadi kita bahagi 2. 25 jawapan dia kan. 50 bahagi 2 dapat 25. 25 kita bahagi lagi dengan nombor perdana lagi. Ada 5. 25 bahagi 5 dapat 5 kan. Bila dapat 5 kena berhenti ke? Belum berhenti lagi. Bahagi lagi dengan 5 sehingga jawapan akhir dapat 1. Awak akan terus-terus bahagi sehingga jawapan akhir dapat 1. Jadi, apakah faktor perdana dia? Faktor perdana bagi 50 ialah 2 dan 5. Apakah cara nak tulis dalam hasil darab faktor perdana? Hanya perlu tulis macam tadi. 50 sama dengan... Awak kena tulis dua-dua jawapan kerana soalan ini tanya dua benda. 50 sama dengan 2. Darab 5. Darab dengan 5. So, selesailah awak punya soalan. Jadi, apa yang perlu awak lakukan hari ini? Buat latihan lah. Kita dah bincangkan banyak contoh dah. Jadi, latihan awak ialah senaraikan semua faktor bagi 9 dan 28. Nombor 2, tentukan sama ada nombor dalam tanda kurungan ialah faktor bagi yang nombor yang diberi. Ini tadi cek kalkulator je. Okey, senaraikan semua faktor perdana bagi setiap yang berikut. Seterusnya, ungkapkan sebagai hasil darab faktor perdana. Okey, nombornya ialah 36, 42 dengan 99. Ketiga-tiga soalan ini awak buat dalam dua-dua cara ya. Kaedah pokok dan juga kaedah pembahagian berulang. So, itu sahaja untuk hari ini. Salin nota contoh-contoh itu sebagai nota. And then buat latihan yang diberikan. Boleh? Sekian, terima kasih.